أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni, malam pertengahan bulan Syaban, kita masih boleh lagi menyambung pelajaran kitab Tafsir Al-Quranil Karim. InsyaAllah kita masih lagi dalam ayat Suratul Luqman. Malam ni kita masuk pada ayat yang ke-25. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian, tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Allahu Hamid. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji. Para hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi pelajaran kita pada ayat yang ke-25 dari suratul Luqman. Bermula ayat 31 suratul Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita semua penegasan bahawa ayat-ayat ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mempunyai ilmu yang begitu banyak. Ilmu Allah begitu luas. Kekuasaan Allah begitu sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk membangkitkan semua makhluk dan segala apa yang ada. Insya-Allah ayat 25 hingga 31 kita cuba hayati ayat-ayat ini yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Yakni maksudnya ialah demi Allah, jika kamu wahai Muhammad bertanya golongan yang musyrikin, golongan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu, kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang bumi? Kalau kamu tanya siapakah yang menjadikan langit, menjadikan bumi dan segala-galanya, maka si kafir yang musyrik ini akan menjawab dengan tidak ada apa-apa keingkaran. Dia jawab dengan bulak-balik. Apa dia jawab? La yaqulunallah, nescaya mereka mengatakan bahawa yang menjadikan, yang menciptakan segala-galanya ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba berdialog dengan orang Buddha, orang juga orang yang beragama animisme.
Sekali si Buddha ni saya tanya dia, yang kamu sembah itu apa jasa dia kepada kamu? Tanya Cina Buddha, apa jasa dia kepada kamu? Dia pun jawab pada saya, dia kata, orang Islam pun sama lah haji. Bila haji pergi ke Mekah, orang Islam semua batu. Kami di sini kami sembah batu yang kami buat. Batu ni pula minta dengan Tuhan Allah Subhanahu, Tuhan Allah, dia kata. Kita jawab bahawa kita bukan sembah batu. Batu itu hanya tempat kita hadapkan sahaja. Yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, kamu serupa ya, mu minta dengan Allah direct, aku minta dengan Tuhan aku minta dengan Allah. Jadi serupa kita dua balik ke tempat yang sama. Amba kata ke dia, tak serupa. Sebab Tuhan, tapi Tuhan yang aku sembah ini, dia buat segala-galanya. Khalaqas samawati wal ard. Tuhan yang telah menjadi langit dan menjadikan bumi. Sebab itulah Tuhan suruh kita perhati molek akan tanda-tanda ini untuk menzahirkan akan kewujudan Allah. Biar kita rasa Tuhan ada dalam kehidupan kita ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nescaya manusia akan berkata, yang menjadikan segala-galanya ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang anamisma, orang, saya berdialog dengan mereka untuk tempoh yang lama. Akhir dia kata, yang buat langit, yang buat bukit, yang buat gunung, yang buat sungai, yang buat pohon kayu dan sebagainya, mestilah Tuhan. Orang Islam itu sembah. Baik. Qulil hamdulillah aktsaruhum la ya'lamun. Oleh yang pengakuan mereka ini, ucap alhamdulillah, ucap oleh kamu akan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Syukur pada Allah. Kenapa? Ala i'tirafikum, di atas pengiktirafan kamu itu kepada soalan kami. Bila ditanya pada puak-puak kafir yang buat langit, yang buat bumi, buat segala-galanya, mereka menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengiktirafan mereka itu, wahai Rasul, kamu ucapkanlah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil kepada kewujudan Allah ini diakui oleh orang Islam yang beriman dan juga oleh orang munafik, oleh orang musyrikin yang kufur kepada Allah. Kesimpulannya, semua yang ada, baik yang muslim, baik yang tidak muslim, mengakui akan adanya Allah, mengakui akan Allah Subhanahu wa ta'ala selaku penciptanya, selaku yang menjadikan segala-galanya. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kamu sebenarnya ramai di kalangan manusia ini yang tidak mengetahui. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala kata lillah, milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala lah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, daripada kerajaan, daripada penciptaan, daripada pengabdian, daripada pengurusan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, lillah lam al-milkiyah, maksudnya segala-gala yang ada di langit di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia milik Allah, kita tidak berhak untuk menyembah lain daripada Allah. Mestilah kita kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah lah Tuhan yang maha kaya. Li'annahul ghani, ialah Tuhan yang maha kaya daripada yang segala-galanya. Ialah Allah yang maha kaya. Selain daripada Allah, semuanya fakir. Batu kita akui, antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u ilaik. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha kaya dan kami ini semua adalah fuqara'u ilaik. Kami semua ni adalah miskin kepadamu ya Allah.
Kita dimiliki oleh Allah, kita berhajat kepada Allah, tapi Allah lah yang menyempurnakan segala-gala, mengurniakan segala-gala. Sebab dia Tuhan yang maha kaya. Maka kerana dia itu kaya, kita mesti kena sembah dia. Jadi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang kasih sekalian. Kalau kita perhatikan kepada kayanya Allah, kita akan dapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan manusia. Setiap yang dia buat atas dunia ni, baik kita manusia ada pekerjaannya, A kerja ni, B kerja ni, C kerja ni, semua kerja yang ada ini yukammilu ba'dahu ba'dan. Dia boleh menyempurnakan di antara satu sama lain. Jadi Tuhan buat ada orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni. Dia buat orang ni bahagian pemain kereta, orang ni bahagian perubatan, orang ni bahagian mengajar agama, orang ni bahagian tu email, orang ni bahagian tukar masak, orang ni bahagian ngasuhan, orang ni bahagian sains dan sebagainya. Allah Ta'ala ini untuk sebab dia Tuhan yang maha kaya, dia menyediakan segala kemudahan prasarana untuk kehidupan kita semua. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Sambung lagi ayat 27 suratul Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, kalau betul-betul kita nak bilang akan kekuasaan Allah ini, kalau cukup membilang, maka bilanglah seperti mana Tuhan sebut. Walau annama fil ardi, kalaulah sekiranya semua yang ada di bumi ini, yakni semua yang ada di bumi ini, daripada pohon kayu yang tumbuh di atas bumi ini, kamu jadikan ia sebagai qalam untuk menulis. Mana dakwahnya? Kamu ambil air laut itu, kamu buat dia sebagai dakwah, dan kamu ambil berganda-ganda lagi lautan yang lain, yakni dakwah yang begitu banyak kamu ambil lagi untuk kamu jadikan dakwah. Kamu ambil laut, air laut yang lain kamu buat sebagai dakwah. Ma nafidat kalimatullah, nescaya tidak akan habis kamu nak tulis akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yakni kalau kalam yang pokok yang kamu gunakan sebagai pen, patahlah segala pokok, keringlah segala lautan untuk kamu tulis akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, nescaya lemah manusia daripada menulisnya. Sebab Allah Taala maha berkuasa. Selemah nak tulis tak mampu. Yang kedua pulanya, nak tulis gapo? Kita nak tulis gapo? Sebab kita ni Allah Ta'ala wi kita ilmu yang sedikit sahaja. Allah Ta'ala wi kita ilmu yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Allah Ta'ala tidak beri kepada ilmu kamu itu akan ilmu kecuali sedikit sahaja. Tuan-tuan tengoklah, dari segi ilmu agama zaman kita, orang ni pakar bahagian fiqh. Fiqh ni pula dia bagi fiqh ibadat, fiqh muamalah, fiqh jinayah, fiqh munakahat, bahagian fiqh, bahagian tauhid pula. Bahagian ekonomi pula, orang ni bahagian tu, orang ni bahagian ni. Bahagian komputer pula, komputer orang ni bahagian program, orang ni bahagian perisian, orang ni bahagian backing, orang ni bahagian buat, orang ni bahagian grafik, macam-macam.
Kita nak tulis pun tidak mampu dak. Kepakaran pun orang ni bahagian masak. Hak ni pakar masak makan ni patah timur. Hak ni pakar masak bahagian makan ni patah barat. Hak ni pula pakar masak bahagian western. Dengan segala bahagian-bahagian dia. Kalau kamu nak tulis semua ini kata Allah, ma nafidat kalimatullah. Ma nafidat kalimatullah, nescaya tidak akan tertulis oleh kamu sekalian itu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tak mampu kita nak tulis. Nak bilai pun tak mampu. Nak bilai kita ambillah contoh, nak bilai bab buah. Buah ni hak kita tahunya buah lima. Buah lima ni pula berapa jenis buah lima ada. Buah lima aga tu, buah lima aga ni, tu bahagian lima. Sekali tak orang buat cerita lah. Orang buat cerita, ibu ayah kecek dengan anak ayah. Dia kata kepada, ni cerita saja. Anak ayah berkata, wahai ibu ayah, dia kata, tengok manusia tu, tengok manusia. Masa hidup atas dunia, nama dia terlalu banyak. Nama dia banyak lah. Nama Mamat, nama Doloh, nama Said, macam-macam nama. Manusia. Tapi bila dia mati, nama dia hanya satu saja, iaitu mayat. Kita ni pula masa kita hidup, nama kita ni ayam. Ayam saja. Bila kita mati, baru nama kita ni banyak. Ayam KFC, ayam chicken chop, ayam percik, ayam goreng. Kita nak kaji ayam pun tak mampu dah. So nak kaji benda-benda lain. Maknanya sebut sini bahawa ilmu Allah terlalu luas, akal manusia terlalu terhad. Kata ulama, al-aqlu mahdudun. Akal manusia ini satu perkara yang terhad. Maka yakinlah kita bahawa dialah Allah Ta'ala yang mempunyai nikmat yang sempurna, yang kalau manusia nak kira akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, nescaya tidak termampu oleh manusia. Ma nafidat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sambung lagi. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya bagi Allah yang maha kuasa, soal menciptakan kamu semua daripada tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya bagi Allah. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kekuasaan dia. Tidak ada bezanya bagi Allah mengadakan dan meniadakan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala kata, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala sebut ma khalqukum, yakni tidaklah dijadikan kamu semua dan dibangkitkan kamu semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala satu kepayahan. Karena semua bagi Allah itu seperti menjadikan satu jiwa sahaja. Allah Taala ni dia maha kaya, nak buat gapo dia boleh buat belaka. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Senya kejadian Allah Ta'ala itu, apabila Allah Ta'ala menghendaki menjadikan sesuatu perkara, ayyaqula lahu, bahawa Allah Ta'ala berkata untuknya, kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah ia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Semua ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha kuasa. Apakah pelik bagi Allah untuk mengadakan yang ada kepada tiada, yang tiada kepada ada? Semuanya tidak pelik belaka. Dalam surah Yasin yang kita baca, dan malam ni pada sebahagian sahabat kita yang menyambut nisfu Syaban dengan membaca surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah Ta'ala kata, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bandingan puak kafir, wa daraba lana mathalan, sebut bandingan wa nasiya khalqahu, orang yang lupa akan kejadian Allah, kejadian diri dia. Qala, kata orang kafir, dia ambil tulang orang yang sudah mati. Qala, dia ambil dia letak depan Nabi, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia penyek tulang tu depan, dia penyek, dia hancurkan tulang itu di hadapan orang-orang, di apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tanya Nabi? Man yuhyil 'idhama, siapakah dia yang boleh menghidupkan tulang-tulang ini, wahia ramim, sedangkan dia sudah pun hancur. Dia penyek, dia penyek tulang ni, dia hancurkan tulang ni depan Nabi sehingga jadi debu. Dia bertanya, siapakah dia wahai Muhammad yang boleh mengadakan dia semula ni? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wahai Muhammad, muayat pada puak-puak kafir Mekah tu, yang berkuasa untuk menjadikan dia semula kembali kepada asal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan manusia buat pertama kali daripada tiada kepada ada. Yakni Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa. Letaklah di mana? Sebab tu kita manusia ni, kalau kita mati, semua tubuh kita hancur. Semua tubuh kita hancur, kecuali ada satu tempat yang tidak hancur, namanya ujbuz zanab, ataupun orang tua panggil sebagai istilahnya hujung sulbi. Ada macam ekor sikit. Kemudian apakala dia sudah hancur di akhir zaman, apabila Allah Ta'ala suruh malaikat tiup sangkakala. Sangkakala ni tuan-tuan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama mematikan semua makhluk. Tiupan yang kedua menghidupkan semua makhluk. Di antara tiupan sangkala pertama dan kedua, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah selama 40. Tidak ada ulama yang berani mentafsirkan 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Allahu a'lam. Disebutkan sebagai arba'ina, 40. Dalam masa 40 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sejenis air. Air hujan yang namanya dinamakan istilahnya ma'ul hayah, air kehidupan. Jadi apabila waktu air kehidupan ni, segala daging-daging tulang-tulang kita yang sudah hancur lebur ini bercantum menjadi satu, dan kita akan hidup kembali setelah berlaku tiupan sangkala yang kedua. Bila berlaku tiupan sangkala yang kedua oleh malaikat Israfil, kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan tiap-tiap manusia itu mengikut keadaan yang dia mati. Kalau dia mati aksiden, dia bangkit dengan aksiden dia. Kalau dia mati syahid, dia bangkit dengan darah syahid dia. Hatta kalau orang mati dalam ihram, yub'atsu mulabbiyan, dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulabbiyan, yakni dia keadaannya dia sedang bertalbiyah. Dia bangkit pada kubur, berbunyi suara dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini balasan Allah beri kepada mana-mana orang yang mati dalam keadaan mereka berihram, yub'atsu mulabbiyan. Jadi ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah, melainkan serupalah dengan bangkitnya jadikan seorang manusia sahaja. Tidak ada peliknya bagi Allah, sebab Allah Ta'ala itu innallaha ala
kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Ingat tuan-tuan sekalian, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur dibongkarkan oleh Allah, manusia bangkit daripada kubur. Allah Subhanahu wa taala sebut, bila bangkit daripada kubur itu, maka manusia akan tahulah apa yang dia buat di atas dunia ini. Wa idzal quburu bu'thirat. Bila kubur dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah taala yang menjadikan kita berkuasa menghidupkan kita semula buat kali yang kedua. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar akan ucapan hamba-hambanya, yang maha melihat akan segala perbuatan hambanya. Allah Ta'ala maha mendengar segala ucapan hamba. Allah Azza wa Jalla juga maha melihat akan segala yang dilakukan oleh sekalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ingat baik-baik bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi pada ayat yang ke-29. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti, dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah pun ditentukan oleh Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi bab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara, tidakkah kamu menyaksikan? Allah Subhanahu wa taala kata, tidakkah kamu tengok? Tidakkah kamu melihat bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dia jadikan malam dan siang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa. Berkuasa untuk menjadikan malam dengan siang silih berganti. Marinya siang, malam tiada. Marinya malam, siang tiada. Kadang-kadang kita boleh melihat di waktu musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Di waktu musim sejuk, malamnya panjang, siangnya pendek. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu lihat wahai Muhammad kuasa Allah, bahawa Allah taala menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Masa malam dengan masa siang, ketika tertentu dia sama. Ketika tertentu siang lebih panjang daripada malam, malam lebih panjang daripada siang. Allah Ta'ala ni pula, dia buat malam, dia buat siang, ada hikmah dia. Qauluhu Ta'ala fi suratin Naba, qala Allah tabaraka wa ta'ala, dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang apa ni maksudnya ialah Allah Ta'ala menjadikan siang untuk manusia bekerja, malam hari untuk manusia beristirahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut bahawa siang hari manusia boleh bekerja, malam hari manusia boleh beristirahat kepada Allah Ta'ala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kami jadikan laila libasa, malam itu pakaian untuk kamu istirahat, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan orang-orang yang kami juga jadikan siang hari untuk bekerja. Kalau kita tukar, dia menjadi kita ni bermasalah. Saya dulu pernah kerja shift, jadi pencegah maksiat.
Sebelah malam kita kerja hingga 7 pagi. Tidak tidur di waktu malam menyebabkan kita mengantuk sepanjang masa. Esok kita tidur sampai pagi sampai petang kita qada, tidak sama lagi yang kita tidur pada waktu malam. Sebab itulah kita kena hargai kawan-kawan kita yang berada di garisan hadapan dalam memerangi virus corona COVID-19 ini. Sebab mereka bekerja lebih dari 8 jam sehari. Tidak kenal anak, tidak kenal suami, tidak kenal isteri. Letih mereka bekerja. Waktu rehat mereka tidak cukup. Kalaulah kita berjaya memerangi virus ini sehingga kita boleh bebas seperti sedia kala, saya amat-amat menyokong kalaulah sekiranya pihak kerajaan memberikan cuti tanpa rekod untuk mereka berehat selama 1 minggu ataupun 2 minggu bagi mengqada segala keletihan-keletihan yang mereka hidup sehari tengah hari pada hari ini. Saya tak boleh bayangkan bagaimana sahabat-sahabat kita yang berada di garisan hadapan ini, mereka telah memakai pakaian yang begitu panas. Berlapis-lapis mereka pakai pada waktu siang hari. Pengalaman saya nak kongsilah sikit dengan kawan-kawan sekalian. Saya tak pernah sebut lagi pengalaman ini. Baru ni saya juga terkandas di luar negara untuk 2 hari. Lepas balik selepas saya pergi ke di Uzbekistan. Yang saya nak ceritanya ialah bila kita nak balik, kapal terbang yang bawa kita ni, Uzbek Airline ini, pakaian pramugari dia, kru dia, pramugara dia sama seperti pakaian para medik kita yang berada di hospital pada hari ini. Dia pakai daripada atas kepala sampai kaki dengan pakaian plastik di sebelah luar, pakai depan ni cermin mata. Saya duk bayar ke dia selama lebih kurang 9 je berpakaian demikian untuk balik atas kita ke Malaysia. Nak sebutnya pakai pakaian gini mo panah tu gak kita hak pakai selagi ni pun kita panah. Lagu mana mereka pakai pakaian lagi ni. Siapa berkali jiwa dia ni Farah nak ambil gambar pun tak bagi. Ada di kalangan penumpang ni ambil gambar. Dia marah, no picture. Oh, tak boleh ambil gambar, tak boleh ambil gambar. Nak ceritanya dia letih bekerja. Jadi kita ni kerajaan suruh duduk di rumah. Kalau kita pegawai kerajaan, gaji kerajaan bayar. Lepas tu kerajaan beri pula hadiah tak? Orang dapat tes sekian, boleh sekian. Seporang Kelantan hari ni, saya baca tak silap kalau betul maklumat sampai pada kita ni, dia bagi 500 kepada setiap pegawai kerajaan negeri Kelantan ini. Nah, semua di sini kawan-kawan yang dikasihi sekalian, orang yang telah berkorban masa siang malam untuk menjaga kita semua ni, mereka tak cukup rehat. Kau tu tengok dalam gambar ada tidur atas kursi, ada tidur di lorong, ada mana tempat rehat, ada mereka ni perlu tidur nera semua di mana-mana. Kita di rumah ni nera juga. Pergi tangga masuk dalam bilik nera. Puas nera pergi dapur makan. Saya yakin lepas daripada musim coronavirus ni, ramai orang perut bucik, ramai orang naik darah tinggi, makan sedap, ramai orang kecil manis, makan sedap. Pasal apa? Sebab kita ni berehat cukup. Dipera oleh kerajaan kita ni cukupnya pera. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita, ahli-ahli perubatan yang mereka ni kena bekerja. Pihak keselamatan kena bekerja. Cuma kita ni kerajaan minta stay at home. Duduk di rumah dia cokoh. Duduk rumah dia, anak duduk dia, makan minum cukup. Hamba tu ambil cari lauk. Nak lauk gapo? Ada belaka. Nak lauk beli ikan talapia, ada. Ikan pating, ada. Keli, ada. Siakak, ada. Daging segar, ada. Perut muda, perut ketak, perut tua, sayur, lobok, kubis, nak makan gapo, semua boleh belaka. Cuma duduk di rumah. Bila kita duduk rumah molek, penyakit kita kau turun, gerah kita kau turun, insya-Allah kita boleh kerja, kita boleh nyambut puasa. Kalau betul lah sepemana hak diisytiharkan oleh kerajaan Indonesia dalam viral sia tu,
Tahun ni dia kata puasa di rumah, raya di rumah. Bayangkanlah kalau kita di Malaysia ni berlaku lagu tu. Puasa di rumah, semaya kita terawih pun di rumah. Hamba kalau terawih di rumah, hamba yakin ramai orang tak terawih. Tak ada bazar Ramadan, tak apa. Hak tu lapar, makanan ni tak payah tuan-tuan semua. Tak sedut ngepek ke kerajaan lah. Bazar Ramadan tak ada seluruh Malaysia. Tak sedut ngepek pada kerajaan. Sebab tak ada bazar, tak apa. Dulu bazar tak ada, kita boleh makan molek-molek. Kita akan masak, lapar kita masak. Nak makan cekmek, kita buat cekmek. Nak makan ondeh-ondeh, buat ondeh-ondeh. Dia boleh puasa ni, memang mesti orang lapar belaka. Kalau ambil tayar basikal, kita kerak-kerak goreng, buat sirah tayar orang beli. Boleh puasa ni. Tapi nak sebut cerita bab bazar kita tak pertikai. Tapi kalau kita tak duduk rumah, duduk pakak jalan kok tu kok ni duduk buat duduk lepok macam biasa sangat, kalau kita duduk buat lagu ni menyebabkan virus ni tidak berkurangnya, suspek pesakit tidak berkurangnya. Kalau kita kena puasa juga di keadaan kita duduk lagu ni, amo tengok barangkali ramai orang tidak terawih. Ramai orang tidak terawih. Rugilah kita. Sila hari bulan duduk lagu ni raya pun tak boleh. Orang yang duduk Kuala Lumpur raya Kuala Lumpur. Orang duduk di Kota Baru raya Kota Baru. Maya raya pula atas rumah masing-masing. Yalah kalau hak boleh tu boleh. Kalau supaya sekeluarga maya raya tak apalah, amo boleh tu email, amo boleh baca ketebah. Tapi kalau orang hak Jumaat tak apa nak pergi nak maya raya rana puak dia takbir raya pun dak. Tahun ni mu raya rumah aku raya rumah akulah. Untuk mengharapkan itu kita kena ada usaha. Serah pada Allah itu tawakal. Tapi tawakal kena ada usaha. Kalau kita hanya berserah tanpa usaha, tak panggil tawakal, dia panggil tawakal. Tawakal ni tak sah. Kita nak tawakal. Tawakal maknanya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita berusaha. Usaha jangan tubik rumah belaka, tubik kecuali orang perlu ya. Hak bahagia bagi mantuai dia bagi kerja hospital dia bagi poli keselamatan sialah ke poli kita rela-rela kita duk jaga tengah panah. Bapa kena jaga. Ramai orang tak patuh pada arahan kerajaan PKP ni. Memanglah tuai-tuai kita nak gerak sama. Tuai-tuai hak duduk jalan sama. Amo hak berapa jam sehari duduk rumah. Pagi pergi kerja, petang kelik, malam ngajar masjid, pergi ke sana, pergi ke sini, pulang kata sana, pulang kata sini. Puluh ribu kilometer setahun kita jalan. Tiba-tiba kerja ekor cokoh dalam rumah. Memanglah puas, tapi aktiviti kan lah. Aktiviti. Barulah kita tak puas. Aktiviti macam amo ngari amo buat kuliah. Habis lepas ni solat Isya berjamaah dengan anak isteri saya ada depan amo ni. Duduk dengar kuliah amo di rumah ni. Bukan amo kecek sore ni tuan-tuan semua. Ada pendengar setia amo. Isteri yang disayangi pun ada, anak-anak amo semua ada. Sudah ngari Isya lepas ni pukul 9 lebih-lebih siap semaya, duduk buah-buah minum malam sikit, tidur. Pagi esok bangun subuh. Lepas subuh saya bersiap pula untuk buat live. Anak-anak isteri saya baca Al-Quran. Lepas zuhur kami ambil Al-Quran, kami baca ramai-ramai dekat 1 juzuk. Sambung lagi lepas asar cukup juzuk lebih sehari. Maghrib pula. Begitulah. Itu dari segi program ibadah. Program lain lagi kita nyepel rumah ke, kita buat apa-apa sajalah kita boleh buat. Berkali kita kerjaan ni lama nak nyepel rumah. Tak boleh. Alah ni musim lah. Kita boleh nyepel rumah. Boleh nyapu latar. Boleh buka macam-macam kita boleh buka. Pasal apa? Pasal Tuhan peluang kepada kita semua. Maknanya kita isikan masa kita ini dengan buat benda-benda yang berfaedah dalam kehidupan kita. Sedap mengeluhlah. Dua yang apa lama gini mo. Tuan-tuan, Malaysia dia buat PKP ni 2 minggu. Lepas habis 2 minggu, isytihar 2 minggu. 18 ke 31, 1 hingga 14. Amo di Uzbekistan, masa nak balik tu, hari Sabtu kita balik. Hari Ahad tu kerajaan dia start PKP selama 40 hari. Kita mula-mula 2 minggu, lepas tu 2 minggu. Uzbekistan, guide saya bagi tahu, dia kata dia buat PKP terus 40 hari. Tak boleh tubik rumah, tak boleh gimana. Abo telefon ke sahabat abo di Uzbekistan. Dia kata, lah ni Ustaz Saibud, kita duduk rehat di rumah. Berapa hari? 40 hari dia kena kuarantin oleh kerajaan. Tu
40 hari, kita 14 campur 14 baru sebulan. Kalau campur lagi rapat puasa, cukup 40 hari. Tapi kita makan cukup. Bak makan tak ada orang merungut lah tuan-tuan semua. Boleh pergi belakang nak makan gapo. Orang Malaysia ni bukan sekat boleh makan. Rokok boleh isap lagi musim ni. Rokok cukup. Makan cukup. Semua cukup belakang. Jadi kita kena ingat. Allah bagi nikmat pada kita semua ni. Jaga baik-baik. Ada sahabat kita di luar sana yang tidak boleh mengecapi nikmat seperti kita. Mereka bekerja pagi siang malam untuk kita. Baik. Qala ta'ala alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Allah Subhanahu wa taala permudahkan pula dua sumber cahaya ini, matahari dan bulan, limasalihi khalqihi wa manafi'ihim, untuk menjaga maslahat makhluk dia dan manfaat untuk sekalian makhluknya. Setiap daripada kedua-duanya, matahari dan juga bulan, wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Setiap daripada kedua-duanya berjalan dengan kelajuan tertentu untuk mencapai tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan bergerak, matahari bergerak ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah matahari tidak bergerak, bulan tidak bergerak, sumber cahaya kita mari daripada mana? Kita akan mati. Kita akan mati semuanya. Jangan ingat molek. Allah Ta'ala maha kaya, maha berkuasa. Dia buat kita. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang telah kamu lakukan. Allah Ta'ala tahu belaka gapo benda hak kita buat sehari tengah hari pada hari ini. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kepada sahabat-sahabat kita hak kena tolong, nak pesan, Tuhan tahu, jangan duk nipu. Sahabat kita hak kena tolong. Bila orang buat pergi tangga beras, makcik beras ada ke tak? Kalau ada dah wayak, beras banyak dah, 3 goni rumah kita. Ikut orang lain lah beras, tapi telur apa tak ada, telur apa nak, beras tu pergi lain. Tak sedap tipu lah. Tuhan tahu hak kita tipu. Kadang-kadang puak kita ni buat pergi beras, orang tu buat pergi kita ambil, orang ni buat pergi kita ambil. Cuba rasa sikit sifat ikram muslimin. Ikram macam mana? Ikram muslimi macam mana? Ikram ke sahabat-sahabat kita. Ikut orang lain lah pula, hamba ni boleh dah. Hari ni kita baca Facebook satu orang. Tak silap saya baca Facebook yang berhormat Ustaz Fadli Syari Pasimah. Dia kata kena bagi belaka bantuan kerajaan ni kepada orang miskin, orang kaya. Beras sading. Tuan-tuan, demo tergamuk ke dok nak ambil beras sading hak wagi tangga demo. Rega beras dengan sading 50 ya. Sedekit tak rumah demo tu khek rumah depan 20 demo tu kereta ada, motor ada, barang 50 ya mu nak kira. Kalau barang lagu ni lah mu nak kira mu deki dengan orang miskin. Soh nak buat tubik hak mung. Hak orang miskin pun mu nak juga. Mana boleh kajian Majlis Agama Islam Kelantan tu email tolong bagi contohnya kepada yang betul-betul memerlukan. Patut kita ni ada, kalau pitih kita ada 1000, 10 ya kita kena wui kat orang. Kalau pitih kita ada 10,000, kita perabi 400-500 ya kita bagi pada fakir miskin. Tengok mana-mana orang susah, orang miskin. Ada orang, anak saya sebut dekat dengan orang sana ni, dia pergi kedai, dia jumpa satu orang beli telur 3 butir nak makan nasi. Telur 3 butir nak makan nasi. Ambo dengar cerita sedih. Ambo yakkan nak ambo bagi duit walik gati sia kepada dia. Telur 3 butir nak makan. Seria beli telur seria. So nak beli benda lain tak ada telur 3 butir. Wah kita orang ada pitih nak ambil tak teramuk. Yalah bukan kata pitih banyak, tapi pitih tak habis nak makan. Gaji kita ni kalau buat makan gak tak habis dah tuan-tuan semua. Cuma kita duk bazir banyak tu boroh orang panggil. Nak makan musim-musim ni negak begitu yalah. Makan perut muda capai ayam percik. Tu pun mewah dah makannya.
Kan nak makan sedap pun, tapi ingatlah kepada orang lain tu. Pagi-pagi pergi kedai tu beli tu, ambil lebih sikit, tolong pergi rumah orang miskin. Bagilah mereka mengecapi nikmat free tadi. Baru syukur pada Allah Ta'ala. Tuhan tahu dah, innallaha bima ta'maluna khabir. Ayat akhir malam ni, zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tujuan kenapa dia menceritakan semua tanda-tanda kebesaran ini. Daripada buat bukit buka, gunung ganem, nak bila dengan batu kayu sebagai pin, laut sebagai dakwah pun semua tak mampu ni. Gapo Tuhan ayat kita? Semua Allah Ta'ala zahirkan ayat-ayatnya kepada kamu, menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu untuk menunjukkan bahawa dialah Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan itu Tuhan sebenar-benarnya yang wujudnya ia mengendali dan mengkontrolkan segala alam ini. Tiap-tiap malam kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang hidup. Al-Qayyum ay al-Qaimu bitadbirih. Ia sentiasa mengurus tadbirkan alam ini. Bila Tuhan buat belaka dia berkuasa segala-galanya, maka yang lain daripada Allah yang kamu sembah itu min dunihil batil, semuanya tidak benar belaka. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, bahawa dialah Allah Ta'ala Tuhan yang maha tinggi, yang tidak ada lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha besar, tidak ada lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang agung pada kekuasaan Allah. Maka segala sesuatu itu tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kawan-kawan sekalian, malam esok siri berikutnya kita akan tamatkan tafsir Al-Quran kita pada surah Luqman, dan insyaAllah kita akan ganti dengan surah yang lain. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, lapangkanlah masa bersama saya untuk mengikuti kupasan sekadar mana ilmu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya di musim kita di kuarantin oleh kerajaan ini. Kita masih ada lagi kurang lebih, kalau tak disambung sebanyak 6 kali, 6 hari lagi, insya-Allah 6 malam kita akan berudara bersama untuk mengikuti kuliah tafsir Al-Quran. Dan insya-Allah kita bertemu pada pagi besok di bawah tajuk golongan yang bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka pada mereka pada jam 6.45 pagi bersama saya, berkenaan dengan keadaan kita di alam yang terakhir, di alam akhirat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingat kawan-kawan sekalian, esok hari Khamis kita sunat berpuasa, ya. Di bulan Syaban kita sunat perbanyakkan puasa. Tambah lagi esok hari Khamis kita disunatkan berpuasa pada pagi esok, insya-Allah. Puasalah kita pada Isnin, pada hari Khamis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al balaa wal waba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ya rabb. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.